أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi ni boleh lagi kita sama-sama berada dalam majlis ilmu iaitu tazkirah subuh. InsyaAllah semoga dapat memberi manfaat dah kepada abah dan semua lah. Jadi dengar betul-betul. Baik, pagi ni kita bincang ayat 132 hingga 136 surah Ali Imran. Cari dulu. Surah Ali Imran ayat 132 hingga 136. Baiklah, abah ni lah sentiasa memberi peringatan. Sentiasa memberi peringatan. Sebab apa tu? Supaya kita semua lah selamat. Kan? Sebagai mukallaf. Mukallaf ni orang yang dibebankan dengan tanggungjawab dosa dan pahala oleh Tuhan lah. Abah, ada semua ni sudah mukallaf lah. Maksudnya orang mukallaf ni orang yang telah balik. Orang yang telah mampu untuk memikul tanggungjawab sebagai seorang manusia lah. Kan? Untuk mengetahui yang mana Tuhan suruh, yang mana Tuhan larang, itu mukallaf lah. Itu satu hal. Dan yang keduanya, untuk membina diri dan keluarga. Satu masa nanti Rida, Iman, Alubi, adik akan ada keluarga. Tahu? Akan ada keluarga. Jadi keluarga ni kekuatan dianya ialah mak dan ayah lah. Suami dan isteri. Dah, Rida, Mai, ada satu masa akan ada keluarga dan akan ada anak-anak lah. Ada. Jadi kekuatan keluarga ni bergantung pada mak dan ayah dia. Lemah mak ayah dia, lemahlah keluarga tu. Dua batang tiang tu. Kalau kubur kat, batu nisai depan, batu nisai belakang. Ada dua batu nisai tu orang tahu tu kubur. Mana orang lain tak berani nak ganggu lah. Nak lakah ke nak apa tak berani lah. Jadi kalau dalam keluarga ada mak dia, ada ayah dia, ada kekuatan dia, kekuatan ayah dia, kekuatan mak dia. Kalau lemah dua ni patah salah satu kau ataupun hilang mak ayah ni, payahlah sikit keluarga tu. Dia nak membangun macam mana. Jadi abah memberi didikan ni supaya anak-anak abah kuatlah. Satu masa nanti mendirikan keluarga dan tak goyah dengan masalah-masalah dan boleh memberi bimbingan kepada anak-anak supaya keluarga itu menjadi kuat. Dan apabila mak ayah kuat, gangguan daripada luar kuranglah sikit. Tapi kalau mak ayah tak tahu ke mana, dengan perangai buruk masing-masing, keluarga tu kucai barat lah. Dan ada gangguan luar yang boleh menghancurkan lagi keluarga tu. Jadi nak kekuatan tu daripada Al-Quran lah. Ilmu untuk menguatkan keluarga ni paling tinggi Al-Quran. Sebab itulah abah ada ajar dari semasa ke masa, ajar supaya ada kekuatan antara suami dan isteri. Bapa tu supaya anak-anak kuat jugalah. Anak, cucu dan generasi demi generasi kita menjadi satu golongan yang taat kepada Tuhan. Stabil keluarga tu. Faham tak bi? Sebab itulah orang ngatuk ke, malah ke apa ke, ajar juga nak menguatkan setiap individu antara kita supaya menjadi kuat. Kalau tidak kita akan jadi lemah. Akan hancur di pertengahan jalan, tak sampai ke akhirat. Itulah. Jadi kita kena belajarlah Al-Quran ni. Sebab kalau malah semua jangan ceritalah, belajar agama lah. Paling memberatkan. Sebab apa? Sebab dia berlawanan dengan nafsu kita dan ada syaitan-syaitan yang desak kita supaya abaikan benda ni. Iblis syaitan ni satu perkara dia nak supaya keturunan Adam ni hancur. Itu yang dia nak ya. Bagaimana dia nak menghancurkan keturunan Adam ni? Itulah menjauhkan dia keturunan Adam ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Daripada Al-Quran supaya abaikan Al-Quran, abaikan ilmu pengetahuan. Jadi apabila kita abaikan itu, kita akan pergilah ke arah yang boleh menghancurkan diri dan keluarga. Itulah sebab tu kena abah nak ingat tu. Jadi kena lah. Malah rajin apa kena duduk dalam ni. Yang belajar juga. Baik, kita berbalik kepada surah Ali Imran ayat 132 hingga 136.
Sebagai mukaddimah dulu abang nak cerita. Baik, dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita, memerintahkan kita supaya minta dua perkara. Minta dengan Tuhan dua perkara. Yang pertamanya, Tuhan perintahkan kita supaya memohon ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perintah Tuhan. Mana tugas kita duduk sini selain daripada amalan baik lah yang kita buat semaya puasa apa, tugas kitanya ialah memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena minta tu. Setiap masa kena memohon keampunan. Sebab apa, dalam sehari itu kita ada kemungkinan kita terbuat kesalahan-kesalahan. Jadi setiap selepas solat ataupun bila-bila masa kita ada free, kita kena mohon keampunan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Itu satu perkara. Dan yang keduanya, Tuhan perintahkan kita juga memohon, minta kita ni ditempatkan di dalam syurga. Kena minta juga dengan Tuhan. Yang kita tak boleh membesarkan diri, tak apalah aku ni orang baik, minta tak minta Tuhan bagi. Bukan begitu. Mana selain daripada memohon keampunan, kena mengharapkan juga Tuhan memberi syurga kepada kita. Kena mengharapkan. Mana tiap-tiap hari selain daripada minta ampun, kena minta juga Tuhan sediakan kita ni untuk masuk syurga. Sebab destinasi kita yang pastinya ialah mati dan pergi ke sana. Pergi ke akhirat. Dua tempat tadilah, syurga atau neraka. Jadi kita diperintahkan untuk memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya tergolong dalam golongan ahli syurga. Cuma dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala ayat awal-awal, cerita awal-awal lagi bahawasanya syurga ini ialah untuk golongan yang bertakwa. Keampunan lah, syurga lah, tapi Tuhan ayat di bawahnya Allah Ta'ala cerita syurga ini disediakan untuk golongan yang bertakwa. Jadi kita kena pergi situ, kena didik diri kita supaya menjadi orang yang bertakwa, barulah dapat syurga tu. Jadi sebahagian daripada sifat-sifat orang yang bertakwa diceritakan dalam ayat ni, dalam ayat 132 sampai 136 Tuhan cerita bagaimana sifat orang yang bertakwa tu. Baik, yang pertamanya sifat orang bertakwa ialah membelanjakan harta dalam keadaan senang dan susah. Dia boleh infak harta dia tu, boleh membantu diri dia, bantu keluarga dia, bantu kaum kerabat dia, bantu masyarakat dia dengan harta dia ada tu. Dia boleh buat begitu, dia boleh bangunkan. Sama ada dalam keadaan dia senang dia bantu, dan dalam keadaan dia susah. Jadi sifat orang bertakwa bukan saja dia bantu orang ni ketika dia senang ya. Dalam keadaan dia susah pun dia akan bantu sejauh yang dia mampu. Dia beri bantuan kepada orang lain. Nak tolong orang ni bukan dalam keadaan kita senang. Dalam keadaan kita susah pun kita kena bermurah hatilah. Sebab setengah-setengah orang tu dia senang memanglah, mudah jumpa bagi, tapi dalam keadaan dia susah, dia marah balik ke orang lain. Apabila orang minta pertolongan, dia susah, aku pun susah ni. Dia jadi sifat gitu. Ini bukan sifat orang bertakwa. Sifat orang bertakwa ni, dia susah pun dia berlapang dada. Orang minta pertolongan pun dia akan cari jalan untuk menyelesaikan masalah orang lain. Itu sifat orang yang bertakwa. Sebab ada hari ni kadang-kadang masa dia senang tak nak ulang balik. Dia senang je berhubung dengan dia, tapi apabila dia susah, tak boleh tek sikit dia marah. Tak boleh ganggu sikit dia marah. Itu bukan sifat orang yang bertakwa. Jadi didik dah diri kita supaya kita perangai kita tu comel dengan orang lain. Sama ada kita dalam keadaan tekanan ke, dalam keadaan tak tekanan ke, kita sentiasa stabil lah. Itu sifat orang yang bertakwa. Yang keduanya, menahan kemarahan. Ni satu masalah juga ni. Kita jadi marah, jadi mudah nak marah. Itu bukan sifat orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ni, dia nak marah macam mana pun dia boleh tahan. Dia tak zahirkan kemarahan dia itu kepada orang lain. Boleh tak, Bi? Jadi itulah kita pergaulan dalam keluarga, di tempat kerja, dalam masyarakat. Mungkin ada konflik-konflik yang menyebabkan kita kata membakar hati kita. Masa itulah kalau kita bukan orang bertakwa, kita hamburkan kata-kata yang bukan-bukan daripada mulut kita. Itu bukan sifat orang yang bertakwa. Sifat orang yang bertakwa, dia pergi ke mana pun, apabila berlaku konflik, dia boleh kawal keadaan. Dia boleh kawal hati dia, dia boleh kawal perasaan dia, dia boleh kawal diri dia. Itu sifat orang yang bertakwa. Dia boleh menahan kemarahan. Dan yang ketiganya, sifat orang yang bertakwa ialah suka memberi kemaafan. Berlaku konflik apa, balas sikit-sikit besar ke, apabila orang minta maaf, dia cepat-cepat memberi kemaafan. Dia boleh terima orang lain walaupun musuh dia. Dia boleh selesaikanlah masalah ni, boleh melupakan
masalah konflik yang berlaku antara dia dengan orang lain. Itu sifat orang yang bertakwa. Kena maaf lah. Terutamanya dalam kalangan ahli keluarga. Lagi-lagi kita kena banyak memberi kemaafan. Sebab kita bercakap tutur kata dengan keluarga ni, tak boleh lagi dah. Yang kadang-kadang kata-kata itu ahli keluarga kita tak sengaja pun nak menyakitkan hati kita, tapi kita terasa. Faham tak? Kita terasa. Itu kena adalah sifat dalam diri kita, memberi kemaafan. Ataupun kita bergaul dengan orang lain, dengan kawan ke dengan apa ke. Ucapan, komunikasi itu kadang-kadang ada perkataan-perkataan tertentu yang boleh mengguriskan hati kita. Faham tak? Jadi kalau kita nak jadi orang baik, kena adalah dalam diri kita tu, maaf. Faham tak, Mas? Okey. Dan yang keempatnya, banyak istighfar. Cepat bertaubat apabila melakukan perkara-perkara yang fahisyah, perkara-perkara yang salah, perkara-perkara yang tercela, dia cepat memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia terbuat salah, ingat Allah, dia istighfar. Ataupun dia tersalah menzalimi diri sendiri, membuat dosa-dosa yang boleh membuat perbuatan-perbuatan, kesalahan-kesalahan yang boleh menyebabkan dia menjadi berdosa. Dia cepat-cepat minta keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kelimanya, dia tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan salah tersebut. Setengah orang tu buat salah patut ingat istighfar dengan Tuhan, tapi dia mengulangi dengan sengaja. Itu bukan sifat orang yang bertakwa. Dia tak ulang balik kesalahan-kesalahan dengan sengaja. Kecuali tak sengaja tu istighfar lah. Maknanya dengan cuai, dengan sengaja, dengan nak melakukan maksiat dengan sengaja, dia bukan orang macam tu. Jadi itulah beberapa perkara yang berkaitan dengan sifat orang yang bertakwa, yang mana Tuhan kata orang yang macam inilah Tuhan sediakan syurga untuk mereka.